Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moga-moga keselamatan pada semua, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Minal jinnati wan nas, daripada syaitan jenis jin dan syaitan jenis manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang luas kasih sayangnya dan kekal kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam kepada semula yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kullih, untuk diamalkan semua hukum hakam Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tak setuju. Tahniah kepada jawatan kuasa mempelbagaikan masa untuk kita tazkirah ataupun pengajian. Dan pagi ini memang otak kita present dan dia tidak ada, belum letih apa-apa. Dan mudah-mudahan akan memudahkan kita boleh faham dan boleh amalkan. Dan tahniah kepada semua yang berikan sokongan padu kepada segala program di surau ini juga. Mungkin bolehlah kita katakan di antara surau yang terbaik. Jadi ini adalah perlu dikekalkan, tuan-tuan. Jadi kita nak cerita sedikit pada pagi ini sebelum pukul 7 lah, sampai pukul 7. Syuruk 7:03 saya nampak. Saya pun tak terfikir dan buat semua. Yang pertama, saya nak ingatkan diri saya, sekurang-kurangnya Qiyamul Lail itu Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu sekurang-kurangnya. Jadi kalau itu pun tak boleh, maka tak dapatlah itu, ya. Jadi kita mengharapkan supaya kita dapat laksanakan sekurang-kurangnya yang itu. Jadi kalau muslimat tak boleh datang ke sini, maka kita buatlah juga di rumah dengan anak ke, dengan suami ke, dengan adik ke, siapa. Jadi ini di antara pilihan-pilihan yang sedia ada. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak bincangkan beberapa ayat pada pagi ini yang berkait, yang berhubung kait dengan binatang-binatang kecil. Ulama beritahu, dia kata bila kita baca Quran itu, kita rasa seolah-olah Allah bagi arahan pada kita, ataupun bagi nasihat pada kita, atau bagi amaran pada kita. Ini dia antara cara kita untuk ta'abudi, ya, mengabdi kepada Allah. Apabila kita solat, katanya, kita cuba rasa kita ni bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna solati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya, dan seterusnya. Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi kita terasa benar sebenarnya kita bercakap dengan Allah. Sebab itu sebagian ulama mengatakan solat ini merupakan mi'raj ataupun naik ke langit, tuan-tuan. Kadang-kadang kita cakap hari-hari yang tukang cakap bersama, tapi kita tidak merasakan yang begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebutkan tadi kita nak membicarakan binatang-binatang kecil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang rupanya bila buat satu kajian itu, dia adalah satu binatang yang sangat unik. Di antara ayat Al-Quran surah
Al-Baqarah ayat 26. Tuan-tuan boleh tengok di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sadaqallahul azim. Allah kabur. Dia kata sesungguhnya Allah tidak merasa malu bahawa ia menciptakan seumpama nyamuk dan yang paling kecil lagi daripada itu, kecil pada nyamuk. Nyamuk ini tuan-tuan paling tak boleh, maknanya paling tidak berharga. Kalau kita tengok dalam hadis, dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam hadis kudusi Allah berfirman antara lain, kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelah sayap nyamuk, ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan bagi pada orang kafir walau seteguk air pun, dia tak akan bagi. Tetapi bila dunia ini yang tidak ada pahala juga, itu makna dunia yang tidak ada kebaikan untuk di akhirat, panggil dunia. Jadi sebab tidak adanya tuan-tuan, maka Allah bagilah kepada orang yang beriman pun bagi, kepada orang kafir pun bagi. Jadi orang yang beriman ni ramai yang kaya. Jadi kalau zaman Rasulullah bin Utsman bin Affan, ni orang kaya tuan-tuan. Sebab itu setiap peperangan tuan-tuan adalah dialah yang paling banyak menerima. Tuan-tuan juga sedia maklum, Abdul Rahman bin Auf ini adalah orang kaya, tapi orang kaya yang beriman. Jadi bila pengkaji buat kajian tentang nyamuk ini tuan-tuan, rupanya nyamuk itu dia punya mata tu, punyalah kecil nyamuk tu, tapi dia mata ada 100 biji mata. Nyamuk pun kecil lah, tapi Allah ciptakan matanya ada 100 tuan-tuan. Yang kedua, dia punya gigi dia ada 48 gigi. Kita punya gigi baru 36. Kalau tak silap saya lebih kurang begitu ya, 36 tu. Saya pun tak ada, kena rujuk balik doktor gigi nanti. Jadi maknanya kalau kata 36, maknanya dia gigi dia 48. Paling unik lagi tuan-tuan, punya kecil binatang ni, dia punya jantung ada 3 tuan-tuan. Ni kecil, jantung dia ada 3. Kita dia ada 1 tuan-tuan. Gajah punya bersama 1 dia ada jantung. Jadi jantung dia ada kawalan, kiri kanan atau bawah mana dia ada kawalan itu. Setiap second, setiap detik itu dia boleh sayap, dia gerakkan sebanyak 60 kali. Ini buat kajian oleh pengkaji-pengkaji juga. Kemudian yang paling unik lagi tuan-tuan, apabila dia gigit, dia cucuk, dia akan bius dan juga cairkan darah sekaligus. Kita pun tak tahu. Sebab itu kadang-kadang nyamuk gigit, kita tak terasa. Dia cucuk itu, dia bius sekali dia cairkan darah supaya dia mudah sedut juga. Allah, itu binatang yang kecil yang kita tak boleh buat kajian. Jadi itu tuan-tuan keunikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga buat kajian apa pentingnya nyamuk ini di persekitaran, di hutan dan sebagainya. Dia kata nyamuk ini dengan wujudnya nyamuk itu dia menghasilkan satu zat nitrogen, dia yang baik untuk tanaman. Jadi maknanya tuan-tuan, dia persekitaran itu dia perlukan nyamuk ini. Jadi selain daripada itu,
dia punca makanan binatang-binatang kecil. Mungkin yang paling kita dengar cicak lah kot. Jadi kalau di sungai misalnya, ikan-ikan ini memang di antara makanan mereka itu adalah nyamuk. Begitu ya. Jadi memang kehebatan dia. Jadi tuan-tuan, apa yang penting bila kita membicarakan tentang binatang-binatang kecil seperti ini, maknanya kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebutkan 100 biji mata, maknanya kita nak tengok nyamuk pun tak nisbah dengan mata kita, besar nyamuk dengan mata kita, tuan-tuan. Kemudian hati dia macam mana tu? Kemudian gigi dia macam mana tu? Kemudian cucuk dia menjarum itu macam mana? Tapi dengan cara itu, tuan-tuan, dia dapat hidup dengan begitu baik. Kemudian sebenarnya ayat ini orang kafir pelekeh, tuan-tuan. Apalah Tuhan kamu itu sebut tentang nyamuk? Jadi kita tak buat kajian tentang itu. Apalah Tuhan kamu itu sebut tentang nyamuk? Tapi itulah keadaannya, tuan-tuan. Maknanya yang begitu unik sekali. Kemudian kita nak cerita tentang binatang yang kedua, iaitu lalat, yang juga ada persekitaran kita. Terdapat dalam suratul Hajj ayat 73. Tuan-tuan boleh semak nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, duriba masalum fasma'u lahu, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau yajma'u lahu wa in yaslubuhum az-zubaba syai'an la yastanfizuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Sadaqallahu al-azim. Ini yang cerita tentang lalat. Hari-hari kita jumpa. Apa disebut dalam Al-Quran? Dia kata, wahai manusia. Manusia ini bukan orang Islam saja. Dan biasanya ayat ini diturunkan kepada masa di Makkah biasanya. Maknanya dijadikan seumpama permisalan maka dengar oleh kamu baginya. Sesungguhnya yang kamu seru, yang kamu sembah selain daripada Allah, tidak boleh mereka itu tidak boleh menciptakan apa-apa, ataupun mereka itu tidak boleh menciptakan seumpama lalat, walau mereka itu berpakat bersatu baginya. Sesungguhnya lalat itu apabila lalat itu dia mengambil makanan, benda yang diambil itu takkan kita dapat balik semula. Dan sesungguhnya lemahlah orang yang disembah, orang yang menyembah, maka lemahlah orang yang disembah. Maknanya di sini lalat ini disebut, yang pertama, umurnya, ini ulama buat kajian, umur lalat ini dia hanya 40 hari saja. 40 hari sahaja umur lalat. Yang kedua, Allah bagi perumpamaan, walaupun lalat itu satu benda yang dianggap hina sebab dia cari tempat busuk,
maka dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir. Walau apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu, kalau kamu nak suruh yang kamu sembah itu buat, lalat pun tak boleh buat. Lalat pun tak boleh buat. Kemudian, kalau lalat makan makanan kamu, kamu takkan dapat balik. Ini ulama buat satu kajian, tuan-tuan. Kenapa tak dapat balik? Sebab itu ada orang yang kata, apa pula tak dapat? Saya masukkan lalat dalam kelambu, kemudian saya letak makanan situ, kemudian dia makan, saya pun tak balik, sebab dia tak boleh lari, katanya. Jadi sebenarnya bukan begitu, tuan-tuan. Lalat ini, dia tidak ada makanan yang masuk dalam perut dia. Tak ada. Sebab itu kalau tuan-tuan, berak lalat, dia bukan berak lalat. Dia biasanya yang keluar itu adalah telur dia. Ini ikut kajian, tuan-tuan, kita pun tidak belajar ini. Itu kita tanyalah bahagian veteriner. Maknanya doktor-doktor veteriner mungkin gaji, mungkin tak sempat gaji juga. Maknanya lalat ini bila dia makan, yang masuk dalam badan terus tenaga. Dia tidak masuk benda tu dalam badan dia. Jadi oleh sebab itulah Allah mencabar lalat yang kamu nampak hina itu. Yang kamu nampak hina itu, kamu takkan dapat makanan yang dia dah makan, tak boleh dapat balik. Macam mana nak dapat balik? Bila dia makan, dia terus jadi tenaga. Macam kita ni, dia masuk dalam perut dulu. Bila dia dah masuk dalam perut, maka dia dinding-dinding usus kita itu, dia akan ambil makanan yang diperlukan oleh bahagian-bahagian tertentu. Sebab itu saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu jari bongkak, pergi jumpa doktor ataupun farmasi, dia pun bagi ubat. Jadi yang bengkak tu ibu jari, tapi masuk makanan pada mulut. Jadi bila kita telan dia dengan dia cair dan hancur, maka dinding usus kita itu dia akan ambil, dia akan hantar kepada mana-mana bahagian yang diperlukan benda itu. Maknanya makanan kita dia masuk dalam perut, tapi lalat makan, makanan dia tidak masuk dalam perut. Dia isap gitu, dia terus dia jadi tenaga. Dia tenaga. Ini maknanya di keunikan yang kita tidak pernah fikirlah, sebab kita tidak ada buat kajian juga. Ini orang putih ini di antaranya yang mereka itu suka buat kajian. Kemudian tentang lalat juga kita dah belajar. Nabi kabur, Nabi tahu tu. Nabi kabur, sayap sebelah lalat itu racun, sebelahnya itu penawar. Sebab itu ada yang doktor ambil yang penawar tu saja, jadi untuk diolah jadi ubat. Wallahualam macam mana dia buat. Ada yang buat macam itu. Sebab itu kita dah belajar bahawasanya kalaulah kita pakai tertarik gitu, lalat masuk, dia hinggap gitu, biasanya sayap dia akan singit sebelah. Ada yang mengatakan yang belah kanan itu penawar, yang belah kiri itu racun. Tapi ada juga yang tak tahu. Kemungkinan belah kanan itu penawar, yang belah kiri itu racun. Belah kanan itu racun, belah kiri itu penawar, kita tahu juga. Jadi tidak tetap macam tu. Jadi sebab itu Nabi kata, kenalah tenggelamkan dia. Lepas tenggelamkan, buang, nak minum-minum lah. Kalau tak sanggup minum, buang lah juga. Ada contohnya. Jadi nak ceritanya tu, bagaimana lalat yang begitu rupa, dia ada kelebihannya situ. Sebab itu orang Arab kata, kita tidak boleh pelekeh sesiapa pun. Sebab itu disebut dalam pepatah dia, la tahtakir mandunaka.
Falikulli syai'in lahu maziyah. Kita tidak boleh peleceh orang lain. Sesungguhnya setiap orang itu dia masing-masing ada kelebihan yang kita tak tahu. Sebab itu Allah yang cipta. Sebab itu satu dosa besar apabila kita apabila kita peleceh orang ataupun memandang rendah dengan orang sebab dia kayu contohnya, sebab dia hitam, sebab dia macam-macam lah sifat-sifat di mana kita tidak boleh nak peleceh mereka itu sebab bukan kehendak dia kan. Kalau perangai dia tu lain-lain tidak. Kalau perangai pun kalau mengikut ahli tasawuf, kita tidak boleh marah pada body itu. Kita marah perangai dia saja. Sebab itu body dia, kita boleh tangan dia, kita kena boleh salam kan. Kita boleh pegang, tapi perangai dia kita tidak boleh nak setuju. Ini dalam Islam jadi betul. Jadi saya itulah dalam itu disebut, maknanya kalau kalau dia kena pada air gitu. Kemudian Nabi Muhammad sendiri dia tidak pernah hinggap lalat di mukanya, tak pernah ada. Itu pernah ada kerana itu menunjukkan muka kita ini kurang bersih ya. Sebab sepatutnya tuan-tuan kita ini sepatutnya lah. Kalau pun dah bersih tuan-tuan kena bubuk minyak wangi yang bagus. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, badan dia tu wangi tapi masih tetap pakai minyak wangi. Ini bukan nak kata tuan-tuan minyak wangi kadang banyak kan, tapi tak pakai juga. Itu ada kawan tadi saya tengok nak solat tu dia pakai dan bagi pada orang sama. Itu bagus ya. Jadi yang rajin pakai minyak wangi ni di kalangan awam tabligh lah ya. Itu bagus, yang bagus kita kena ikut. Kemudian ada satu kajian, tuan-tuan. Ini sebab kita nak cerita ini tuan-tuan, bagaimana Allah uniknya ciptaan Allah itu. Dia ada yang kalau tuan-tuan pakai tayar apa benda semua tu, biasanya ada unsur di situ dia ada petrol tuan-tuan. Jadi dalam lalat itu dia ada unsur benda tu yang baik untuk membuat adum jadikan getaran. Wallahu a'lam. Ini ikut kajian oleh ulama. Kemudian ada juga yang diproses macam saya sebutkan tadi, dia jadi obat penyakit yang bahagian apa tadi itu, antibody tadi. Kemudian dia boleh membunuh kuman. Lalat ini tuan-tuan di antara binatang yang dia ada 4 sayap. Kita pun tak kira tuan-tuan. Kita pun tak peduli, dah bodoh lepas kan. Dia sayap dia lepas. Sebab dia tuan-tuan terbang sangat laju. Tambah kalau lalat yang hitam dia yang bunyi tu kan. Dia punya selaju-lajunya dia boleh corner lipat. Lajunya tu tak kurang. Memang kalau dia corner ya. Jadi dia punya laju tu selaju-lajunya dia boleh corner. Jadi kita nak lihat ini binatang-binatang ciptaan Allah yang kecil. Kemudian binatang yang ketiga, yaitu lebah. Ya, lebah. Binatang yang ketiga lebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nahl ayat 69. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas
Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Ni lebah tuan-tuan, sebut lebah tuan-tuan memang ambil tahu. Dia keluar daripada perutnya minuman-minuman yang bersalah-salahan warnanya, dan padanya obat bagi manusia. Al-Quran kabur. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran bagi mereka-mereka yang berfikir. Lebah. Kalau tuan-tuan pergi tengok saiz dalam internet, itu kayu tualang hutan tu kan. Saya lah tuan-tuan, dia kata ustaz naik dan turun bagi 1000. Tak ada kan? Tak ada kan? Saya tak ada lah. Kamu dia kata naik dan turun, itu saja, tak ambil lembah pun. Kita tak ada. Itu dah contohnya tuan-tuan. Betapa susahnya nak ambil dia tu. Tetapi tuan-tuan, apa disebut lalat lebah ini, dia memang kesepakatan dia begitu dahsyat. Dia ada 3 komponen. Yang pertama, ratu. Jadi kalau tuan-tuan nak bela lebah, ambil ratu dia, letak satu bukan. Yang lain semua ikut. Dia akan ikut. Kemudian lebah ini dia tidak menggigit kalau dia tidak terspit. Biasanya begitu. Dia akan tinggal macam tu. Kemudian ada kajian tuan-tuan, orang yang lumpuh itu, bagi dia gigit lebah, dia boleh insya-Allah mendatangkan dia satu ubat, mengaktifkan kita punya sel-sel bukan sel, urat-urat kita tu. Saraf dia, banding. Itu tuan-tuan ya. Itu dia ratu dia tu. Jadi biasalah ratu ini melahirkan zuriatnya. Yang kedua jantan. Jantan. Yang ketiga pekerja. Ini pekerja ni yang paling banyak. Kemudian tuan-tuan, sekiranya jadi lebah tu sengat kita, dia akan mati. Lepas dia sengat kita, dia lama tak lama tu mati. Itu. Sebab itu dia bukan saja saya sengat tanya. Jadi Allah sebutkan di sini syifa'ul linnas, iaitu menjadi obat bagi manusia. Cuma tuan-tuan, macam saya sebutkan tadi lah, kita nak dapatkan yang asli ini memang payah. Jadi yang ada pada hari ini, dia belah. Belah tu macam mana tuan-tuan? Dia tak sarangnya, kemudian dia tabur gula. Dia pun lalat, dia lebah pun ambil gula itu, maka dia pun masuk dalam perutnya, dia keluar. Itu masih ada hasilnya tuan-tuan, walaupun dia gula dan dia ambil. Berbanding dengan tuan-tuan ambil gula terus. Dia begitu. Tapi yang menipu banyak lagi banyak tuan. Saya pernah pergi pengkat mana di sempadan Thailand tu, dia beli dia jual, dia kata madu lebah yang botol besar. Dia letak lebah mati satu atas tu. Lebah mati dia daripada RM25 dia turun jadi RM10. Dalam hati saya nak ambil untuk cicah cicah roti lah. Dan yang kedua, kita nak tolong dia. Kita tahu dah dia memang bukan. Kalau asli tuan-tuan botol besar itu paling tidak pun RM100, paling tidak. Dia tidak murah-murah. Macam saya sebutkan tadi lah tuan-tuan, apabila kita panjat pokok tualang itu, okey, yang akhir tuan-tuan, yang akhir Allah ciptakan dalam pada khususnya ibu-ibu dan juga binatang-binatang yang betina yang beranak, iaitu susu. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Sesungguhnya bagi kamu itu pada binatang satu ibrah, satu perumpamaan yang kamu minum daripada pohonnya itu di antara tahi dan darah. Pening berfikir dia. Susu itu kejadiannya di antara tahi dan darah. Susu yang bersih, yang puas ataupun sedap ataupun kenyang bagi orang yang meminumnya. Ada satu orang bergali tuan-tuan, dia bercerita seumur hidup dia tidak pernah makan lain daripada susu. Dia makan minum susu lembu daripada kecil sampai dia tua. Tapi dia kata, ikut kata dia lah, penyakit ini tuan-tuan hampir tak ada pada dia. Hampir tak ada. Jadi yang kita nak sebutkan di sini tuan-tuan, bagaimana Allah ciptakan kejadian dia daripada antara tahi dengan darah. Bukan tahi, bukan darah. Allah wujudkan satu yang sangat bermanfaat, iaitu susu. Dan sampai sekarang tuan-tuan, tidak ada pabrik kilang nak buat ambil nasi proses jadi susu, tak ada. Tambah kalau dia nak ambil rumput nak buat jadi susu lagi tak ada. Kalau ada tuan-tuan kaya raya tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat, sebab susu dia naik harga. Tetapi ibu-ibu ni tuan-tuan, dia minum lebih kurang berapa minit, mungkin 5 minit, anak dia boleh minum dah. Dia makan nasi lebih kurang 5 minit, anak dia boleh makan dah. Sebelumnya, maknanya ini penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat unik. Jadi maknanya apa yang penting supaya kita merasa sesuatu yang hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat tengok sikit dari tentang lalat dengan lebah tadi. Ini orang falsafah perhatikan. Lalat ini tuan-tuan, dia mencari yang wangi, yang manis di tempat yang busuk. Dia cari yang wangi, yang manis di tempat yang busuk. Itu lebah. Lalat dia mencari yang busuk di tempat yang wangi. Sebenarnya lalat dia cari yang busuk di tempat yang wangi. Lebah dia mencari yang wangi di tempat yang busuk. Kalau dalam lembah apa semua tu, dia akan cari bunga, kan? Itu lebah. Tapi kalau lalat, tuan-tuan, rumah cantik, bersih, terbelakang pintu tu ada yang busuk, tak tahu lah pakai apa, dia ada kat situ pula. Jadi kita nak melihat bahawasanya benda ini, kita sebagai manusia yang disebutkan Allah sebut laqad karramna bani Adam, sesungguhnya Allah telah muliakan anak Adam ini, maka kita kena cari perangai apa? Kita ambil dia perangai lebah itu. Walaupun kita berada di tempat yang tidak Islami contohnya, kita kena membina diri kita ini sebagai orang Islam yang baik. Sebab itu kita nak cuba jadikan persekitaran kita itu menunjukkan Islam. Jadi ke mana kita pun pergi tuan-tuan, kita membawa satu wadah Islam itu. Kalau orang Pai adalah kita tambah lagi tuan-tuan, dia Islam dan dia tu orang Pai. Kalau orang Melayu dia ada 3 lagi tuan-tuan, dia Islam, dia orang Pai, dia orang Melayu tuan-tuan. Maknanya dia kena wujudkan begitu, supaya bangsa-bangsa lain tidak cemooh kita juga, supaya parti-parti lain tidak cemooh kita, supaya agama-agama lain tidak cemooh kita, maka kita itu dapat pahala. Apabila kita menunjukkan yang baik kepada orang lain,
orang terkesan kebaikan kita itu, insya-Allah dapat pahala. Baik itu disebut oleh Nabi, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala. Kalau orang buat, orang ikut apa yang dia buat itu. Mudah-mudahan tentunya ada kebaikannya untuk saya dan juga tuan-tuan. Maka teruskan kita hadir dalam majlis seperti ini. Kita bagi sokongan. Nabi kata siru ala barakatillah. Kamu teruskan perjalanan, teruskan usaha, teruskan kehadiran atas keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkatan kami dapat bangun awal. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa guru-guru kami dan dosa tuan-tuan guru kami dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Sayangilah kedua ibu bapa kami lebih daripada keduanya menyayangi kami semasa kecil. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, akal fikiran kami menerima segala hikmah dan ilmu-Mu. Ringankanlah tubuh badan kami, indera kami melaksanakan segala perintah-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang halal dan barakah. Jauhkanlah kami daripada hutang-hutang yang menyusahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.